Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar sahabat-sahabat seperjuangan yang dimuliakan Allah? Apa khabar juga kepada kawan-kawan yang menentang? Dan saya Ismi Rakyat daripada Lumut, Perak, Darussalam. Alhamdulillah dapat kita bersua lah pada petang ni. Dah banyak hari saya tak buat live sebab atas faktor kesihatan lah, saya kurang sihat. Ni nampak gaya sihat sikit lah kan. Badan pun dah rasa segar balik. Kaya Amri, Lina, Arina, didapatlah saya buat live pada tengah hari ni lah. Malam insyaAllah kalau tak ada apa-apa urusan, saya akan buat lah. Untuk pengguna TikTok, malam ni baru kita buat live TikTok. Sekarang ni saya tak buat live TikTok, saya hanya buat di Facebook saja. Facebook masih sekatan, insyaAllah 2-3 hari lagi akan terbuka sekatan. Jadi Tuan Wan Tebu, Romzilan, apa Wan Tebu kata ni? Ismi penunggang agama, up to you lah. You nak kata apa kata lah. And important, I love my country, I always do my best. Saya sokong kerajaan perpaduan ni, saudara, sebab saya lebih mengutamakan kepada ekonomi. Dan ekonomi dasar kehidupan rakyat. Kalau nak bercakap soal politik, sampai bila pun politik takkan habis lah. Selagi kita tak masuk dalam liang lahat, selagi itulah politik tak habis lah. Politik, bagi saya, maksud yang tersiratnya adalah kehidupan. Yang tersuratnya macam-macam lah tuan-tuan. Ada orang politik meniaga, ada orang politik parti, ada orang politik kuasa, ada orang politik keluarga, ada orang politik dalam kelas. Politik ni adalah kehidupan sebenarnya. Sebab tu kita tak boleh nak mengelak daripada politik. Mana kalau kita kata berhenti politik, bermakna itu kita maksudnya mati. Jadi selagi kita tak masuk liang lahat ni, macam mana kita nak berhenti politik? Sebab politik itu maksud yang tersirat adalah kehidupan. Yang tersurat ni orang putih kata the art and science, seni dan sains. Tu orang putih kata. Tapi bagi saya sebagai orang Melayu ni, politik itu adalah kehidupan lah. Jadi saudara ulul amri, jadi saudara, jadi kita sekarang ni berada dalam fasa kerajaan perpaduan. Bila kita masuk dalam fasa kerajaan perpaduan ni, jangan hanya lihat yang tersurat, kita kena lihat yang tersirat. Kenapa UMNO menyertai kerajaan perpaduan? Tengok yang tersirat, jangan tengok yang tersurat. Kalau kita hanya melihat pada yang tersurat yang dibawa oleh Perikatan Nasional, Perikatan Nasional ni secara tersurat mereka menggambarkan bahawa mereka ni satu gabungan parti yang paling maksum. Sebab tu dia orang pakai nama PN the best, PN yang terbaik. Mana mereka mengamalkan amalan politik maksum yang tersurat di hadapan rakyat ni. Tapi sebenarnya yang tersirat ni saudara, adakah Muhyiddin Yassin tu maksum? Adakah Haji Hadi tu maksum? Tak maksum kan? Betul tak? Mahyadin tak maksum macam kita juga. Haji Hadi pun tak maksum macam kita juga. Makna apa? Berpisah tiada dengan dosa. Sama macam kita juga. Berpisah tiada dengan dosa. Kita tak maksum, mereka pun tak maksum. Mana kita ada ketidakmaksuman kita, mereka pun ada ketidakmaksuman mereka. Walaupun mereka cuba sedaya upaya untuk menutup yang tersirat. Mereka nak hari ini kita ni rakyat melihat mereka yang tersurat. Tuan Guru Haji Hadi, Tan Sri Mahyadi Yassin, anak Tok Guru,
Kan? Mereka cuba menutup yang tersirat ketidakmaksuman mereka tu dengan tersurat yang kononnya mereka ni maksum. Tapi tak apa. Kan? Bawa kata pepatah Belanda yang saya suka ucapkan tu. Tuan Muhammad. Kebohongan itu walau ia berlari sepikilat, tiba waktunya kebenaran akan mengalahkannya. Dan kesombongan, kemaksuman yang mereka tunjukkan itu tanda dekatnya mereka dengan kejatuhan. Makna tak lama lagi rakyat Malaysia akan melihat ketidakmaksuman mereka. Mungkin antara mereka ni akan dijemput SPRM. Mungkin antara mereka ini akan diseret ke mahkamah. Dan mungkin antara mereka itu akan didakwa dengan berbagai-bagai pertuduhan atas ketidakmaksuman mereka dalam politik. Sebab politik demokrasi ni tak ada yang maksum. Tambah-tambah kalau perikatan yang setahun jagung tapi mempunyai sumber kewangan yang boleh dianggap terlalu luar biasa. Sebab kita kena lihat juga apa makna yang tersirat. Mereka tu luar biasa sebenarnya. Luar biasa dari segi kemampuan kewangan mereka di pilihan raya yang ke-15. Berbanding dengan Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional, yang sumber kewangan Barisan dan Pakatan tidak luar biasa berbanding sumber kewangan yang cukup luar biasa yang dimiliki oleh Perikatan Nasional. Tuan-tuan sudah maklumlah, dalam kehidupan ni kita sentiasa nak yang luar biasa. Kita tak berminat sangat untuk yang biasa-biasa. Betul? Kita nak yang luar biasa. Yang luar biasa itulah tuan-tuan, kita akan jumpa ketidakmaksuman Perikatan Nasional. Perlahan-lahan pengundi-pengundi mereka juga akan sedar bahawa Muhyiddin dan Haji Hadi tidak maksum. Dan semua orang tahu hari ini satu persatu telah terbongkar. Ada mengatakan bahawa sebahagian dana politik mereka ini datangnya daripada hasil judi. Dan kumpulan maksum ni menafikan. Ya, itu hak mereka untuk menafikan. Yang tersurat mereka boleh menafikan. Tapi yang tersirat belum tentu mereka mampu nafikan. Dan bila ketanya dari mana sumber kewangan mereka, Ketua Pemuda Bersatu akan jawab, kan? Ia ada rahsia. Kenapa mereka sebut rahsia? Rahsia ni ada benda tak betul, itu dikata rahsia. Kalau benda hak betul, orang tak kata rahsia. Kami dapat sumber ni daripada sekian. Tapi kalau ada benda tak betul, dia kata rahsia, tak boleh bagi tahu. Tapi tak apa, kan? Kita relax saja, kan? Sebab yang tersirat ketidakmaksuman mereka ini perlahan-lahan akan terbongkar satu persatu. Tak apa, biarkan mereka bergembira dengan kemenangan mereka di Padang Serai. Kita ucapkan tahniah kepada Muhyiddin, sebab itu kerusi Parlimen ke-15 yang terakhir yang dipertandingkan. Ya, mereka menang sebab kehebatan Sanusi berpidato cukup luar biasa menipunya. Bila kita nak bela bersawah, dimarahnya kita.
Maknanya pesawah ni rata-ratanya orang Melayu. Jadi kita nak bela pesawah. Kan? Dimarahnya Sanusi kepada kita. Dibelanya Taikun kaya tu. Kononnya sebab Taikun tu Melayu, dia dimangsakan oleh Namdri. Hakikat realiti, ini bukan soal bangsa. Melayu ke, Cina ke, India ke, asli ke, anak Sabah ke, anak Sarawak ke. Ini bukan soal bangsa. Ini soal nak membantu pesawah padi. Tapi Sanusi bijak. Memainkan politik resis. Untuk menipu orang Melayu juga. Tapi tak apa. Sekarang ni kita kalau nak lawan pun tak guna. Sebab emosi sedang menguasai minda mereka. Kalau kita nak cakap soal logic thinking, mereka tak boleh terima. Sebab Mahayadin berjaya menguasai emosi, mengatasi minda mereka. Jadi relax. Kan? Kita tunggu sampai ketidakmaksuman mereka terbongkar satu persatu. Kan? Dan ada juga ketidakmaksuman mereka yang mereka bongkarkan sendiri. Contohnya Anwar Musa. Kulit UMNO isi bersatu. Kan? Kulit UMNO lidah bersatu. Pun dah kena panggil dengan SPRM. Dia mengaku dia terima duit berjuta. Dia pergi minta duit tu dalam bilik tidur Mahayasin. Makna hubungan yang rapat antara Anwar Musa dan Mahayadin Yassin. Anwar Musa ada green line, terus green boleh masuk terus ke bilik tidur Mahayadin dan dapatkan duit. Dikatakan nak diserahkan kepada UMNO. Tak tahulah serahkan kepada siapa. Pun dah akan kena panggil dengan SPRM. Di tak lama lagi kita akan nampak ketidakmaksuman Anwar Musa dan juga ketidakmaksuman Mahyudin. Sama juga dengan Saidan Kasim. Hak ni pun orang hebat. Kan? Dia membawa politik tersurat kemaksuman Saidan Kasim. Macam-macam dia kata kepada Presiden UMNO. Tapi tak apa. Sebab sekarang ni pun dengar cerita, dia dulu pun ada saham dalam Bernas 400 juta. Hebat Saidan Kasim ni. Satu ketidakmaksuman Saidan Kasim yang kita dah nampak. Dan tak lama lagi, banyak lagi ketidakmaksuman Perikatan Nasional kita akan jumpa. Sebab mereka pun manusia biasa juga, yang ada nafsu serupa kita. Dan kita tak adalah belagak suci. Umpama berpisah dengan dosa. Berbanding Mahidin dan Haji Hadi yang terlalu belagak suci. Umpama dosa tu berpisah dengan mereka. Tak apa, tak apa. Kita tahu mereka tidak maksum. Tuan-tuan, ketidakmaksuman mereka nanti akan menyedarkan penyokong-penyokong atau pengundi yang mengundi mereka. Kita tak boleh nak salahkan pengundi. Prinsip saya dalam politik ni, kita tak boleh sama sekali mempertikaikan keputusan pengundi. Sebab pengundi mengundi mengikut kefahaman yang mereka faham tentang politik. Jika mereka mengundi Perikatan Nasional, mereka faham berkenaan Perikatan Nasional tu. Jadi kita tak boleh nak pertikaikan keputusan pengundi. Itu hak pengundi. Tapi kita boleh menyedarkan pengundi melalui ketidakmaksuman pemimpin Perikatan Nasional. Kalau dulu mereka memainkan politik 2.6 bilion, hari ini angka lebih besar dari 2.6 bilion, 600 bilion. Memang sebahagian besar 600 bilion tu dari perbelanjaan rakyat sendiri melalui KWSP, moratorium, etc. Tetapi ada juga
yang hampir mencecah 100 bilion yang dibelanjakan oleh Mahyudin. Kan? Kita akan jumpa satu persatu projek direct nego. Projek direct nego ni projek yang tanpa open tender, di award kerana hubungan baik. Mungkin hubungan baik dari segi kekeluargaan, mungkin hubungan baik dari segi politik, mungkin hubungan baik dari segi kan, atas perjanjian I bagi you, you bagi I. Benda tu salah tentu. Kalau kita menganugerahkan sesuatu tender tu atas sebab untuk mendapatkan habuan, tak kira habuan tu dari segi habuan untuk kesenangan peribadi, keluarga, atau habuan untuk kesenangan ahli parti supaya tak perlu lagi buat tabung, pun salah. Jadi sama-sama kita nantikan episod ketidakmaksuman Perikatan Nasional. Sebab kita Barisan Nasional telah melalui episod ketidakmaksuman kita. Malah kan, ada pendakwaan-pendakwaan terpilih yang dibuat. Tak mengapalah. Perkara itu kan dibuktikan di mahkamah nanti. Kerana keadilan sudah hampir di negara kita. Tentu kita akan lihat satu persatu keadilan. Tambah-tambah kerajaan hari ini kerajaan perpaduan. Bukan kerajaan PIS, bukan kerajaan BN, kerajaan perpaduan. Maksud yang tersirat kerajaan perpaduan ni kerajaan yang betul-betul di bawah kawalan dan pantauan Seri Paduka Baginda Yang Bertuan Agong. Jadi keadilan tu lebih adil dan jelas di bawah kerajaan perpaduan. Jadi kita sama-sama nantikan episod ketidakmaksuman Perikatan Nasional. Saudara, tuan nampak Mahathir pun dah kembali. Mahathir kata dia dah bersara dari politik sebelum ni. Dia kata nak jadi penulis buku sejarah. Dia kata banyak sejarah tak direkodkan. Tiba-tiba dipakar sejarah, tuan-tuan. Tapi dia bohong. Dia cakap macam tu sebab dia takut pada waktu tu. Sekarang ni dia ada sedikit keberanian, dia mula mempertikaikan. Kenapa Zahid Hamidi dia kata dilantik sebagai TPM? Ini persoalan dia. Jawapan dia mudah. Kan? Kerana Mahidin tak layak TPM. Anak kamu tak layak TPM. Kan? Kamu kalah pilihan raya. Sebab kamu tak jujur. Dan ketika kamu jadi kerajaan, kamu tak dapat keberkatan. Ekonomi jatuh, ringgit jatuh, pengangguran meningkat. Kan? Ketika Mahyudin jadi kerajaan pun sama. Tak ada keberkatan. Kan? Macam-macam bala ditimpa negara kita. Ekonomi jatuh, Covid dan sebagainya. Tapi berbeza bila Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Belum angkat sumpah, ringgit dah naik. Kan? Stock market dah naik. Bila angkat sumpah, ekonomi semakin pulih. Keadaan semakin tenang. Nampak? Ini keberkatan. Kan? Tapi yang mengaku tersurat maksum tu bila jadi Perdana Menteri, semua jatuh. Dan mereka ni bila rakyat kata potong sikit gaji, tak boleh. Jangan sentuh gaji menteri. Berbeza dengan Anwar Ibrahim. Dia tak terima, dia tak nak terima gaji Perdana Menteri. Belum ada dalam sejarah kita mana-mana Perdana Menteri yang enggan menerima gaji. Dari PM pertama sampailah PM yang ke-9. Yang ke-10 dia tak nak terima gaji. Alhamdulillah, nampak. Malah gaji Menteri Kewangan pun dia tak nak terima. Nampak? Mahidin fitnah pula di Padang Serai.
Dia kata dulu Anwar Ibrahim ni penasihat ekonomi kerajaan Selangor. Dia tak ambil gaji juga. Tapi dia ambil allowance 15 juta sebulan. Anwar dah hantar surat. Hantar Sapina dah kat Mahyudin. Nak buat saman fitnah. Tapi masih bagi peluang kepada si Maksum Mahayadin ini untuk meminta maaf secara terbuka. Tapi kalau dia enggan minta maaf, bermakna dia akan berhadapan dengan saman fitnah di mahkamah. Tak apa. Tak apa. Tengok Utai Legasi, dia kata si bodoh berbicara, tak apa. Sebab kebanyakan cyber troopers Perikatan Nasional ni emosi menguasai minda. Mereka hanya lihat yang tersurat. Mereka merasakan bahawa Mahayadin itu maksum, Haji Hadi itu maksum. Tak apalah. Sekarang memang kamu nampak dia maksum. Tapi ingat, Mahayadin dan Haji Hadi orang biasa seperti saya juga. Tak ada bezanya mereka dengan saya, dengan kita ni. Mereka juga ada ketidakmaksuman mereka. Kita sama-sama nantikan ketidakmaksuman mereka. Sebab mereka luar biasa. Dana politik mereka luar biasa. Yang luar biasa itulah yang akan melihatkan ketidaksempurnaan mereka itu. Sebab dalam hidup ni, kalau kita terlalu mengejar kesempurnaan, kita akan bertemu dengan ketidaksempurnaan yang cukup hebat. Tak lama lagi, penyokong-penyokong mereka akan lihat, wah, tak sangka kita dah kena tipu. Sekarang ni, biarlah, cakap apa pun tak guna. Sebab apa? Sebab emosi sedang menguasai minda mereka. Mereka janjikan syurga, dijanjikan pelepasan dari malaikat ketika di alam kubur. Dijanjikan berbagai-bagai ganjaran di alam kubur. Undi mereka terus masuk syurga. Jadi kita nak lawan tu tak guna lah. Kalau saya tegur, mereka kata saya tunggang agama. Kalau saya tak bercakap soal agama, mereka kata tak ingat mati. Jadi mereka ini melihat kita ni terlampau hina. Itu juga bukti bahawa mereka mengamalkan politiknya menghukum. Kalau tak sokong mereka, maknanya neraka. Makna tu tak apalah. Kan? Biarlah mereka menegakkan benang yang basah tu. Sebab sejujurnya, apa yang mereka juangkan tu bagi saya satu keangkuhan, kesombongan, dan mereka manipulasi masyarakat, meletakkan kepentingan nafsu politik Mahayadin dan Haji Hadi di peringkat yang pertama. Malah mereka cuba untuk melakukan perkara yang durjana, iaitu menghasut rakyat. Kononnya bumbung kuning tidak berlaku adil kepada Mahathir Yassin. Kononnya Seri Paduka Baginda memberi masa tambahan kepada yang kalah, iaitu Anwar Ibrahim. Mereka mengatakan mereka ada SD 115, campur Padang Serai 116, tapi tidak diangkat sebagai Perdana Menteri. Hakikatnya mereka nak tipu Seri Paduka Baginda yang Tuan Agong. Mereka nak tipu Agong. Mereka guna SD
scheme of thing. Mereka langgar undang-undang Akta Anti Lompat Parti. Mereka cuba tubuhkan backdoor government seperti mana Sheraton Move. Jadi usaha Mahyadin dan Haji Hadi nak menipu Agong tak berjaya. Tapi Seri Paduka kita bukan raja yang menghukum. Tuanku bukan raja yang menghukum seperti Mahyadin dan Haji Hadi yang suka menghukum. Beliau memberi tambahan masa dan membawa satu keadilan dalam keputusan baginda tanpa menghukum. Walaupun terang-terangan Mahyadin dan Haji Hadi cuba menipu istana. Just straight to the point. Penipuan mereka gagal. Sepatutnya mereka malu untuk menceritakan soal 115 SD. Dan yang tersirat penipuan mereka semakin jelas. Mereka tak berani menyebut nama-nama ahli parlimen yang menyokong mereka itu. Mana penipuan mereka berjaya dikesan oleh Yang di-Pertuan Agong. Mereka yang nak tipu Agong. Bila Agong sedar mereka cuba tipu istana, bila mereka gagal untuk jadi Perdana Menteri, mereka kata Agong itu tidak adil. Agong berat sebelah. Bagi masa tambahan kepada yang kalah. Jadi sebelum Anwar Ibrahim mengangkat sumpah, Mahyadin dan Haji Hadi buat sidang media. Menghasut lagi. Dan mencabar Anwar untuk membuktikan keabsahannya di dalam parlimen. Alhamdulillah, Anwar saut cabaran. Perkara pertama, ketika parlimen bersidang 19 hari bulan ni, usulkan undi percaya kepada Perdana Menteri. Jadi kita sama-sama tengok dalam parlimen nanti siapa penipu. Kalau Anwar ada majoriti yang cukup, bermakna Mahyadin lah penipu yang cuba menipu, dan hari ini masih lagi nak bawa politik penipuan supaya penyokong-penyokong mereka percaya bahawa mereka dianiaya. Kan? Kononnya mereka dianiaya. Agong tak berlaku adil kepada Perikatan Nasional macam tu. Patutkah mereka bawa politik yang seteruk tu? Kan? Agong, ulul amri. Mereka cuba menggambarkan kepada rakyat bahawa ulul amri tidak berlaku adil kepada mereka. Mereka ada 115 kursi tapi tak diangkat sebagai Perdana Menteri. Tapi kalau kita lihat yang tersurat, 115 SD itu datangnya dari mana? Mereka cuma ada pada waktu 73 kursi. Mana datangnya 115 itu? Maka mereka cuba tipu Agong. Mereka langgar Akta Lompat Parti. Mereka ada buat scheme of thing, backdoor government. Lepas tu Seri Paduka Baginda bertitah, memanggil semua ketua-ketua parti beserta saksi. Jadi selesailah masalah. Jadi tuan-tuan janganlah percaya kata Muhyiddin dengan Haji Hadi tu. Mereka yang nak tipu Agong tak jadi, gagal. Patutnya mereka malu sebab Baginda tidak menghukum. Mereka pula nak menghukum. Konon pengadil tak adil. Bumbung kuning lah, macam-macam lah mereka sindir. Nampak? Kau lihat nanti, tuan akan nampak ketidakmaksuman mereka. Kau ni mereka dah apa ni? Sampai terbeliak biji mata. Takut. Jangan takut. Mahyadin takut. Dia takkan mampu menghadapi tekanan seperti Dr. Zahid Hamidi hadapi. Dia takkan mampu. Dan kita sama-sama nantikanlah
kenyataan rasmi SPRM tak lama lagi. Tentu Haji Hadi akan mengeluarkan lagi lah hujah. Kononnya mereka dia anainya. Tak apalah, kita nak buang yang keruh, Haji Hadi kata. Kita tengok siapa yang keruh lepas ini. Kan? Terbeliak biji mata. Ini asyik. Marah apa? Tak fikir sendirilah, Agung pun Muhyiddin nak tipu. Bayangkan, Agung pun mereka nak tipu dengan SD curi. Bermaruahkah mereka? Bermaruah. Kan? Bolehkah dalam agama kita ni, atau dalam mana-mana agama sekalipun, kita mencuri hak orang lain dan nak menipu ulul amri kita? Bolehkah? Kan? Bila gagal menipu ulul amri kita, kita pertikaikan keputusan ulul amri kita. Sedangkan ulul amri kita tak menghukum kita pun atas perbuatan yang keji nak menipu istana. Adakah istana menghukum Muhyiddin? Menghukum Haji Hadi? Tak. Itu pun istana tak betul lagi. Nak buat provokasi di kalangan orang Melayu sendiri, nak menghasut orang Melayu. Muhyiddin dengan Haji Hadi nak menggambarkan istana tak hadir daripada Perikatan Nasional. Bagus kau buat macam tu? Tuanku berlaku titah lagi. Wujudkan kerajaan perpaduan, pakatan, perikatan. Siapa yang tolak titah? Muhyiddin juga yang tolak. Disalahkannya Agung juga. Sampai tahap tu politik mereka tak ada sempadan. Tapi insya-Allah niat yang jahat yang ada dalam hati Muhyiddin dan Haji Hadi ni takkan berjaya. Tanah Melayu ni tanah yang keramat. Niat yang jahat takkan berjaya. Tanah ni dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Wah, umat Nasr, tak payah kamu tanya Muhyiddin, kan? Patutnya malulah bila gagal tipu Agung. Agung berlaku adil lagi, panggil Muhyiddin, wujudkan kerajaan perpaduan. Agung tak hukum pun Muhyiddin kerana menipu. Kan? Dia macam ni lah, kalau kita ni anak, kita tipu pak kita, boleh tak? Kan? Pak kita tahu kita tipu dia, tapi dia tak hukum kita pun. Kan? Dia bagi nasihat pada kita, bagi jalan pada kita lah untuk menubuhkan kerajaan atau menubuh. Kan? Nampak tak? Kalau kita tipu pak kita tak marah kita, hebatlah kita tuan-tuan. Hebatlah pak kita, hebat kita lah, hebat pak kita. Betul tak? Kan? Ini tipu Agung. Lepas tu petenah Agung pula. Sindi pengadil tu Agung lah. Yang Haji Hadi sindi pengadil tu Agung lah. Gamak ke dia buat begitu? Betul ke dia bawa tu? Membina ke atau menghancurkan? Mereka benda yang dia bawa tu amalan yang baik dalam negara kita. Dan kita ni rakyat dengan raja berpisah tiada. Raja berlaku adil, dikatakan tidak adil. Kenapa mereka begitu terdesak? Sebab mereka tak maksum. Macam kita juga tak maksum. Siapa yang nak tipu orang Melayu? Kalau Agung pun mereka nak tipu, ulul amri kita pun mereka nak tipu. Kita di bawah ni mereka tak boleh tipu. Mereka akan tipu kita hidup-hidup. Sebab tu bagi masa. Sekarang ni cakap apa pun tak guna, tuan-tuan. Sebab mereka ni memainkan politik emosi supaya kan, penyokong mereka tak boleh berfikir yang mereka tipu Agung. Kalau mereka ada betul-betul 115 kursi yang besar, mereka jadi Menteri dah.
Bukan Sri Paduka. Sri Paduka yang ada, Sri Paduka baginda yang sama. Ketika Muhyiddin mengangkat sumpah, ketika Ismail Sabri mengangkat sumpah, dan ketika Anwar Ibrahim mengangkat sumpah, Sri Paduka baginda yang sama. Kenapa mereka kata agung tak adil? Itu hasutan, tuan-tuan. Salah besar, tuan-tuan. Tak apalah, mereka kan banyak penyokong. Mereka merasakan mereka kebal. Tak apalah. Masa akan menyedarkan semua orang. InsyaAllah ekonomi akan naik. Saya yakin Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kepimpinan hari ini akan mendapat keberkatan. Sebab mereka sedang berjihad, bukan sekadar memulihkan ekonomi, tapi menyelamatkan negara kita ni dari kehancuran yang cuba dibawa oleh Muhyiddin dan Haji Hadi. InsyaAllah. Saya berhenti dulu. Wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.